Okay, selamat tengah hari guys. Selamat tengah panas. Tadi saya beli makanan sikit-sikit, buah, udang, isteri suruh, dan belilah tambah-tambah buah apa semua. Sebab tak ada masa nak beli shopping-shopping, melainkan ada masa tengah hari ni sikit. Ni pun saya ada meeting lagi 2.30 ni. Dah 2.30 dah lewat ni. So petang nanti pun pukul 5 petang pun saya ada program lagi dengan Commonwealth Future Research Cohort 2023-2024 tu yang saya terpilih tu di bawah Commonwealth country. Okey lah, banyak kerja tapi at least ada masa sekarang. Saya baru lepas shopping tadi, sekarang nak balik pergi office, ada 15 minit macam tu. So saya nak jawab soalan daripada kawan kita. Dia tanya Muhammad Arif Hussein, kalau betul lah sebutan nama dia ni. Saya ni selalu tak ingat nama orang. So Muhammad Arif Hussein dia tanya, apa perbezaan motif pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dengan pembentukan Malaysia ni? So kalau ada soalan, komen saja dekat section soalan yang saya tanya tu. Saya dah pinkan soalan tu dekat Facebook page ni. So dia tanya motif pembentukan Persekutuan Tanah Melayu dengan motif pembentukan Malaysia. So mula-mula saya terangkan apa motif pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. So motif pembentukan Persekutuan Tanah Melayu tu, kita tengoklah macam mana cara pembentukan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957 tu, yang bermula daripada 1955 lagi. Ada 2 volume di classified dokumen untuk Persekutuan Tanah Melayu tu. Jadi kena kajilah dua-dua tu. Saya baru habis baca 1 volume je sebenarnya. Lepas tu volume yang kedua tu pun separuh-separuh je saya baca. So dari situ kita tahulah motif pembentukan Persekutuan Tanah Melayu tu. First kita tengok perjanjian tu sendirilah, Head of Agreement. Head of Agreement perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 tu yang ditandatangani oleh semua raja-raja Melayu. Tujuan dia kat situ kita tahulah dia untuk memerdekakan settlement of Penang dengan settlement of Malacca. So 2 British settlement ni lah yang mencapai kemerdekaan daripada British. Kemudian dia tamatkan perjanjian antara raja-raja Melayu dengan British, dengan Ratu British pada masa itu. So apabila kita tengok secara lebih meluaskan, tujuan dia untuk membentuk Persekutuan Tanah Melayu, satu persekutuan baru. Tapi motif dia memang untuk decolonization process, memang juga sebab untuk memerdekakan settlement of Penang dengan Melaka tu. Dan satu lagi dia adalah untuk membentuk federation lah. Dah nama dia untuk membentuk Federation of Malaya. Jadi Unfederated Malay State, Federated Malay State dengan settlement ni dia bergabung, dia membentuk federation. Tapi motif dia untuk membentuk federation yang macam mana? Seperti yang saya terangkan sebelum ni, federation ni ada banyak jenis, bukan satu jenis saja. Itu kita semua kena faham. So federation untuk Persekutuan Tanah Melayu ni, dia membentuk unitary state. Macam mana saya boleh tahu dia membentuk unitary state? Dia membentuk unitary state walaupun dia aturan. Kita kena sebelum tu saya terangkan macam mana tu unitary state. Unitary state tu macam Sarawak ni lah. Sarawak kita ada banyak bahagian. Kita ada bahagian Kuching, bahagian Limbang, bahagian Mukah, bahagian Serian, bahagian tu kan. Kita bukan unit yang berbeza. Kita unit yang unitary dalam Sarawak tu, tidak boleh dipisahkan. Itu unitary state. Macam Sarawak kita memang unitary lah, how we look at it. Tapi kita satu negara lah, satu negara Sarawak. Jadi unit-unit tu memang tak boleh dipisahkan. Jadi Federation of Malaya ni, dia tujuan dia dibentuk, dia untuk membentuk unit-unit federation tu sebagai satu unitary juga. Cuba kita tengok, kita apa nama tu, Reid Commission. Reid Commission tu anggota-anggota dia
yang menganggotai REIT Commission tu dari India, dari Pakistan, dari New Zealand, terutama dari India. Kenapa mereka ambil dari India? Sebab India tu dia pun ada unitary state. Mereka pun ada macam bentuk federation jugalah. Mereka ada federal government dengan state government, tapi dia membentuk unitary state. India tu satu negara yang banyak state, tapi dia unitary state tu semua unitary. Macam tu juga tujuan pembentukan Persekutuan Tanah Melayu tu, dia mau membentuk satu unitary state antara negeri-negeri Tanah Melayu dengan settlement tu, kemudian dalam bentuk federation. Itu dia membentuk unitary state tu dalam bentuk federation. Itu tujuan pembentukan, motif dia dan cara pembentukan Persekutuan Tanah Melayu yang kita semua kena tahu. Jadi Federation Persekutuan Tanah Melayu tu dia buat berdasarkan Head of Agreement. Kalau Malaysia Agreement, dia bentuk Multilateral Agreement, dia bukan Head of Agreement. Head of Agreement ni maksudnya dia akan membentuk unitary state berasaskan semua anggota dia terikat dengan agreement tu. So harap ini jelaslah untuk pembentukan Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian untuk pembentukan Persekutuan Malaysia, kita tengok saja artikel 1. Artikel 1 Perjanjian Malaysia 1963. Kita daripada the colonies of North Borneo and Sarawak, kemudian kita federated menerusi proses integration dengan Federation of Malaya. Kita lepas tu kita jadi states of Sabah and state of Sarawak selepas kita federated tu. So artikel 1 tu dia menerangkan satu proses sebenarnya. Proses daripada colonies of North Borneo and Sarawak, kemudian kita membentuk Federation of Malaysia, menerusi proses integration, kemudian kita jadi state. Itu merupakan satu proses dekolonisasi. So motif pembentukan Malaysia ni untuk Sabah dengan Sarawak ialah untuk membentuk proses dekolonisasi untuk Sabah dengan Sarawak. Itu tujuan Malaysia dibentuk, motif dia untuk dekolonisasi proses Sabah dengan Sarawak tu. Macam mana proses dekolonisasi ini dibuat? Menerusi pembentukan Malaysia dan menerusi perjanjian yang sudah termeterai dalam perjanjian Malaysia tu tadi. Kalau semua perjanjian terma dalam perjanjian Malaysia tu dilaksanakan, dekolonisasi proses Sabah dengan Sarawak tu akan berlaku dengan lebih cepat. Okey, situ kita tahu motif pembentukan Persekutuan Malaysia. Kemudian satu lagi, kita dapat tengok fakta daripada akta yang British buat, iaitu Malaysia Act 1963 Chapter 35. Daripada Malaysia Act 1963 Chapter 35 tu, dia confirmkan lagi yang dia transfer yang Malaysia ni merupakan trust, iaitu dia transferkan trust, iaitu obligation dia untuk mentadbir koloni ni tadi, iaitu obligation dia untuk memerdekakan Sabah dengan Sarawak tu tadi. Dia ada obligation, British ada obligation tu untuk completekan decolonisation proses Sabah dengan Sarawak. Tapi sebab political circumstances apa semua pada tahun 1960-63 tu, dia transferkan obligation tu kepada Persekutuan Tanah Melayu based on the manner agree tu yang kita baca dalam Akta Malaysia 1963 Chapter 35. So dekat situ pun kita tahu perpindahan trustee tu dibuat menerusi akta tu, dan pembentukan Malaysia tu dikonfirmkan lagi sama macam artikel 1 Perjanjian Malaysia, dikonfirmkan lagi dalam Akta Malaysia yang British luluskan di House of Lords di Parlimen mereka tu untuk membentuk federation yang baru menerusi multilateral agreement antara Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dengan Singapura. So itulah perbezaannya, yang perbezaan mudah lah dalam masa beberapa minit ni saya terangkan. So Federation of Malaya tu motif dia membentuk unitary state. So negeri-negeri Tanah Melayu tu dia
buat unitary state. Sebab tu dia ada uniformity of law apa semua tu, tapi masih ada state government apa semua, sebab dia unitary state dalam bentuk federation. Macam mana mereka boleh dapat idea untuk membuat unitary state apa semua ni? Mereka dapat belajar lah daripada macam mana India, Pakistan apa semua tu, untuk memastikan wilayah-wilayah tu tidak kemudian hari berpisah lah. Sebab tujuan federation ni untuk membuat satu kerajaan yang lebih kukuh. Itu tujuan federation. Macam tu lah Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Manakala untuk Persekutuan Malaysia ni, kita ni dibentuk menerusi proses dekolonisasi. Tujuan dia memang untuk dekolonisasi je, untuk Sabah dengan Sarawak, untuk completekan decolonisation proses kita. Tak pernah ada negara kat dunia ni yang buat decolonisation proses macam Malaysia, macam Sabah dengan Sarawak ni. Sebab negara-negara lain kan, mereka menjalani proses dekolonisasi itu sebagai koloni. Semua mereka koloni. Lepas mereka nak dapat kemerdekaan tu, status mereka koloni. Daripada satu peringkat kepada satu peringkat, dapat internal self government, lepas tu full self government apa semua, peringkat mereka tu status mereka koloni. Tapi dalam pembentukan Malaysia ni, satu privilege yang kita semua kena tahu Malaysia ni untuk Sabah dengan Sarawak ni, Malaysia tu ialah satu identiti yang merdeka dan berdaulat, sovereignty, berdaulat. Dan ini satu saja negara proses dekolonisasi yang melibatkan Sabah dengan Sarawak tu bukan koloni. Kita diberi macam privilege lah. Bayangkan orang lain semua koloni, tapi kita ni dah jadi state, diberi macam orang respect lah. British beri respect dengan orang Sabah dengan Sarawak macam tu. Kamu tak perlulah jadi koloni lagi, kami beri kamu self government apa semua, kamu jalani proses dekolonisasi itu dengan cara yang bermaruah. Kalau kamu menjalani proses dekolonisasi itu, kamu masih koloni, kamu masih tak ada maruah lah, kamu itu negara koloni. Tapi Sabah dengan Sarawak ni, bila dalam pembentukan Malaysia tu, kita di bawah Malaysia, sebuah entiti yang berdaulat. Maksudnya kita menjalani dekolonisasi proses ni secara berdaulat, secara bermaruah. Gunakan apa yang diberi tu, apa status kita tu, gunakan. Sebab tu apabila perjanjian Malaysia tu kan, kalau dilaksanakan dengan betul, perjanjian tu semua betul, bagus untuk Sabah dengan Sarawak, bagus untuk Persekutuan Tanah Melayu, bagus untuk British, bagus untuk jiran-jiran kita, bagus. Perjanjian Malaysia tu bagus. Yang tak bagus dia pelanggaran perjanjian Malaysia tu. Tu yang kita tak mau, pelanggaran tu. Mana-mana perjanjian kat dunia ni semua bagus. Yang tak bagus tu pelanggaran dia. Sebab tu yang kita kena hati-hati bila kita sembang. Kita jangan cakap perjanjian tu tak bagus. Perjanjian tu bagus. Sampai sekarang bagus untuk Sabah dengan Sarawak. Yang tak bagus itu pelanggaran dia. Sama macam kita beli rumah. Perjanjian beli rumah tu bagus. Yang tak bagus dia, kalau ada pelanggaran, kalau developer tu buat rumah tu koyak rabak apa semua, pelanggaran tu yang tak bagus. Itu kita kena jelas. Breach of agreement tu yang tak bagus. Yang tu yang kita nak address kan. Apabila kita addresskan semua breach of agreement ni, baru negara Sabah dengan Sarawak ni semakin kukuh, semakin bermaruah. Baru kita boleh minta macam-macam apa semua, dah dapat apa yang kita mahu. Ini apa yang kita hak kita pun kita tak dapat. Kita gerak dari situ dulu. Lepas tu kita nak claim, ni rumah kami ni, kami ada border kami sendiri. Claim lah kemudian tu sekati. Okey, dah nak sampai pejabat dah. Tapi Muhammad, saya pun tak tahu, dah lupa nama. Sembang kencang banyak sangat. Nanti kalau ada soalan lagi boleh tanya. Saya akan priority dia. Saya akan jawab soalan yang orang-orang tanya dekat komen lah. Saya akan jawab. Tapi ada section khas tu, memang saya khaskan, sila jawab kat situ. Nanti saya tikkan mana-mana soalan yang sudah saya jawab. Yang belum jawab tu mungkin saya tak ada masa, ataupun saya tengah cari jawapan, dan kita sama-sama cari jawapan. Okey, Muhammad Arif Hussein.
tadi saya dah jawab dah soalan kamu. Harap membantu lah. Kalau ada apa-apa soalan nanti boleh beritahu lagi lah. Saya ada meeting sekarang ni, lewat dah 14 minit. Okay, thank you for watching.